Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita bertemu untuk kelas berikutnya. Masih lagi dalam bab 9. Kita fokus kepada subtopik 9.2, iaitu peranan dan sumbangan Malaysia dalam pertubuhan antarabangsa. Untuk bab ini ataupun subtopik ini, kita akan mempelajari pertama sekali menghuraikan asas-asas penggubalan dasar luar Malaysia, dan yang kedua menghuraikan peranan dan sumbangan Malaysia dalam pertubuhan serantau. Jadi kita tengok matlamat dasar luar Malaysia. Antara matlamat pertama sekali adalah untuk menjamin keselamatan rakyat dan juga negara. Yang mana yang seterusnya adalah untuk kita memelihara kepentingan nasional dan mengekalkan kedaulatan negara. Seterusnya menggalakkan pembangunan dan kemajuan ekonomi negara kita. Seterusnya mengekalkan keamanan sejagat melalui kerjasama antarabangsa. Dan yang terakhir adalah untuk menjadi warga global yang bertanggungjawab dan peka terhadap usaha memupuk kesejahteraan dunia. So, ini antara matlamat dasar luar Malaysia. Dan sebab-sebab penggubalan dasar luar adalah seperti berikut. Ada faktor penggubalan dasar luar Malaysia disebabkan oleh faktor sejarah, yang mana mengikut sejarah jalinan hubungan perdagangan sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka, terjalin hubungan Melayu serumput di Kepulauan Melayu seperti Brunei, Indonesia dan juga Singapura. Ini menunjukkan bahawa faktor sejarah itu mempengaruhi dasar luar Malaysia dan meneruskan hubungan diplomatik dengan Britain dan negara-negara Commonwealth yang lain. Ini merujuk faktor sejarah kita telah dijajah oleh British. Jadi kita teruskan hubungan dasar luar kita dengan negara bekas jajahan. Okay, seterusnya adalah faktor ekonomi, yang mana kalau kita tengok, menjalinkan hubungan ekonomi dengan negara maju di samping mengharapkan modal dan pasaran dari negara-negara tersebut. Ini faktor ekonomi, kita menjalinkan hubungan dengan negara maju supaya mereka dapat membantu modal dan juga pasaran ke negara-negara mereka. Seterusnya, faktor ekonomi juga adalah menjelang tahun 1980-an, Malaysia telah mengamalkan dasar pandang ke timur bagi menggalakkan pelaburan dari negara Jepun dan juga negara Korea. Okey, dan seterusnya menjalinkan hubungan dengan negara-negara sedang membangun dan negara-negara Islam bagi meningkatkan pasaran barangan keluaran negara serta mengadakan pelaburan di negara berkenaan. Ini adalah untuk memastikan kita mempunyai pasaran yang luas. Okey. Seterusnya adalah faktor politik, berpegang kepada prinsip PBB. Okey. Seterusnya adalah faktor geografi, kedudukan strategik di Asia Tenggara dan bersepadan dengan Singapura, Thailand, Indonesia, Filipina dan Brunei juga mempengaruhi penggubalan dasar luar Malaysia, yang mana kalau kita tengok perairannya juga menjadi laluan utama kapal-kapal dagang dari seluruh dunia. Seterusnya adalah faktor demografi, yang mana menjalinkan hubungan diplomatik dengan negara-negara Islam sejajar dengan penduduknya yang majoritinya Islam. Maksudnya kita adalah sebuah negara Islam, majoriti rakyat atau penduduk kita adalah Islam. Jadi kita ada hubungan dengan dasar luar dengan negara-negara Islam juga, dan tidak mengadakan hubungan diplomatik dengan Israel kerana menceroboh dan menindas penduduk Palestin. Ini adalah disebabkan oleh pegangan kepada prinsip PBB tadi yang ingin mewujudkan keamanan sejagat, dan Malaysia adalah sebuah negara yang begitu hebat menentang Israel kerana menceroboh kawasan Palestin. Okey. So kita tengok perkembangan dasar luar di Malaysia ini.
Okey, perkembangan dasar luar ada beberapa tahap. Kita mengikut Perdana Menteri dan bagaimana jenis dasar luar mengikut Perdana Menteri berikut. Bermula dengan tahap pertama, kita tengok Perdana Menteri kita Tun Abdul Rahman. Ketika ini kita adalah dasar Pro Barat. Bersesuaian ketika itu kita masih lagi baru merdeka, jadi kita tidak mempunyai sebarang kekuatan, jadi kita perlu bekerjasama dengan bekas tanah jajahan, bekas penjajah kita iaitu Britain. Okay. Faktor ini merujuk disebabkan oleh ancaman komunis di negara-negara Asia Tenggara dan juga di dalam negara melalui Parti Komunis Malaya. Oleh sebab itulah Malaysia ataupun Sultan Tanah Melayu yang dibentuk ketika itu memerlukan bantuan pertahanan dari negara-negara Commonwealth, terutama daripada Britain, Australia dan juga New Zealand. Kemudian pada tahap kedua pula, ini adalah ketika Perdana Menteri yang kedua dan ketiga di bawah Tun Abdul Razak dan juga Tun Hussein Mahon. Ketika ini negara kita mengamalkan dasar berkecuali dan berbaik-baik dengan semua negara. Kita lihat dasar ini berubah daripada dasar Pro Barat kepada dasar berkecuali dan berbaik-baik dengan semua negara disebabkan oleh beberapa perkara dianggap tidak berkesan. Contohnya UMNO tidak memainkan peranan yang penting. UMNO tersebut adalah Anglo-Malayan Defence Treaty, iaitu perjanjian untuk pihak British memberikan bantuan kepada Malaysia sekiranya diserang, tetapi itu tidak berlaku. Perubahan ini juga disebabkan oleh pergolakan yang berlaku di Vietnam yang melibatkan dua kuasa besar, iaitu Amerika Syarikat dan juga China. Kemudian dasar dalam pencapaian matlamat ini, dasar Malaysia berusaha untuk mengisytiharkan kawasan zon aman, bebas dan berkecuali ataupun ZOFAN bersama-sama dengan semua anggota ASEAN, dan Malaysia telah menjadikan hubungan diplomatik dengan negara berpahaman komunis seperti China, Jerman Timur, Korea Utara, Vietnam Utara dan Mongolia. Malah disebabkan kerjasama dengan negara komunis ini, akhirnya kalau kita lihat hubungan diplomatik Malaysia dengan Vietnam telah diadakan pada tahun 1976, walaupun Vietnam ketika itu adalah berpahaman komunis. Malah pelarian dari Vietnam juga dapat diatasi dengan kerjasama negara-negara jiran. Okay. So, seterusnya tahap ketiga pula adalah di bawah Perdana Menteri yang keempat, iaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad, juga Perdana Menteri Malaysia yang ketujuh. Jadi, ketika itu dasar Malaysia adalah mengelakkan dasar tahap kedua, mengekalkan dasar tahap kedua, tetapi menekankan kepentingan ekonomi. Okay. So, ketika Tun Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri, penekanan lebih kepada usaha ekonomi. Contohnya seperti dasar Padang ke Timur yang telah diperkenalkan pada tahun 1982 yang menjadikan Jepun dan juga Korea sebagai model dalam membangunkan negara kita. Selain itu, Malaysia juga telah mempertingkatkan hubungan dua hala dengan negara-negara lain menerusi lawatan-lawatan yang diadakan oleh Perdana Menteri, contohnya ke negara-negara Afrika, Amerika Selatan, di Caribbean dan juga Pasifik Selatan. Dan tujuannya adalah untuk memastikan misi perdagangan Malaysia akan turut serta dalam setiap lawatan-lawatan tersebut. Okay. Jadi bukan sahaja hubungan diplomatik dapat dibuat, malah perdagangan juga dapat dimajukan. So, kita lihat ini adalah 3 tahap yang dibuat dalam dasar luar Malaysia mengikut 4 Perdana Menteri kita. Okey, kita lihat pertumbuhan antarabangsa yang dianggotai oleh negara kita. Okey, dalam pertumbuhan yang disertai Malaysia, pertama sekali adalah Commonwealth. Okey, negara-negara Commonwealth ini lebih mudah kita kenali sebagai negara-negara bekas tanah jajahan British, yang mana anggotanya mempunyai 54 buah
negara maju dan juga negara sedang membangun, yang mana Sekretariat Commonwealth ditubuhkan pada tahun 1965 yang beribu pejabat di London. Okey, ini lebih kepada semangat setia kawan kepada negara anggota dan mewujudkan kerjasama dalam segala bidang. Okey. Dalam Commonwealth ini, kalau kita lihat, ada beberapa perkara yang telah dilakukan oleh negara kita, iaitu Malaysia. Malaysia telah mendapat banyak faedah. Contoh faedah yang kita perolehi termasuklah kerjasama pertahanan. Contohnya termasuk kerjasama pertahanan dalam mesyuarat ketua-ketua kerajaan Commonwealth ataupun Commonwealth Head of Government's Meeting, COGAM, yang diadakan di kalangan negara anggota setiap 2 tahun, yang mana menjadikan ruang dan pertemuan ketua-ketua kerajaan untuk membincangkan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan bersama. Dan mesyuarat COGAM di Malaysia telah diadakan pada tahun 1989 dan telah mengisytiharkan deklarasi Langkawi. Okay, dalam deklarasi Langkawi ini disebutkan berkaitan dengan mengatasi masalah pencemaran. Okey, malah Malaysia juga adalah antara negara yang begitu kuat menentang dasar apartheid di Afrika Selatan. Okey, yang mana menyalahgunakan hak asasi manusia. Okey, apartheid ini dasar mengikut warna kulit. Okey. Kemudian begitu juga dari segi perdagangan, ekspor Malaysia ke negara-negara Commonwealth ini, terutama ke Britain, dikenakan cukai yang lebih rendah apabila kita menyertai Commonwealth ini. Selain itu adalah Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, PBB ini, yang mana PBB di mana kita tahu telah ditubuhkan selepas Perang Dunia Kedua, iaitu pada tahun 1945, apabila Liga Bangsa adalah dibubarkan dan gagal menghalang berlakunya Perang Dunia yang berikutnya. Dan ibu pejabatnya adalah di San Francisco dan berpindah ke New York pada tahun 1946. Okey. Di dalam PBB ini juga terdapat banyak faedah yang diperolehi oleh Malaysia. Contohnya, Malaysia telah memainkan peranan yang penting dalam PBB seperti konflik dunia yang berlaku. Contohnya, pada tahun 1960 Malaysia dipilih menyertai pasukan pendamai di bawah panji-panji PBB untuk menangkan perang saudara di Kongo yang kini dikenali sebagai Zaire. Okey. Kemudian Malaysia juga dipilih mewakili pasukan pengaman PBB ke Namibia bagi membantu negara tersebut mencapai kemerdekaan. Dan pada tahun 1990-an Malaysia menghantar pasukan pemerhati ke sempadan Iraq dan Kampuchia serta menghantar pasukan pengaman ke Bosnia. Okay, itu yang dilakukan oleh Malaysia di bawah panji PBB. Malah Malaysia juga lantang menentang dasar apartheid di Afrika Selatan dan menyarankan agar benua Antartika menjadi warisan dunia yang diletakkan di bawah hak milik atau kuasa semua negara, bukan di bawah satu negara sahaja. Dari segi ekonomi juga banyak faedah yang diperolehi. Contohnya, menjadi ahli Bank Dunia, iaitu bank antarabangsa yang ditubuhkan oleh PBB pada Disember 1945. Kemudian dari segi matlamat penumbuhan bank ini adalah untuk membantu negara ahli yang sedang membangun. Dari segi kewangan, malah Malaysia sebagai ahlinya memperoleh faedah, contohnya kemasukan pelabur-pelabur asing, dan ini akan dapat membasmi kemiskinan di luar bandar serta menyediakan peluang-peluang pekerjaan. Malaysia juga telah menggunakan bantuan daripada Bank Dunia ini untuk menjayakan rancangan lembaga kemajuan tanah persekutuan ataupun Pemda, dan juga membangunkan prasarana pendidikan dan juga penyelidikan. Okey. Selain itu, Malaysia juga usaha teguh memerangi gejala penyalahgunaan dadah
dan hasilnya satu persidangan antarabangsa diadakan di Vienna, Austria pada Jun 1987, dan Perdana Menteri Malaysia ketika itu menjadi yang ketua persidangan tersebut. Okey, so itu antara perkara-perkara yang dibuat oleh Malaysia dalam PBB. Selain itu, Malaysia juga bekerjasama dalam berbagai lagi bidang-bidang pengeluaran makanan di bawah Agensi Perubahan Makanan dan Pertanian atau Food and Agriculture Organisation (FAO), kerjasama dalam bidang kesihatan di bawah WHO, dan berbagai lagi seperti UNESCO dan sebagainya. Okey, seterusnya adalah pergerakan negara-negara berkecuali 6. Okey, pergerakan negara-negara berkecuali ini diwujudkan bagi mengekalkan keamanan dunia tanpa menyokong blok barat ataupun blok komunis. Ini berlaku ketika Perang Dingin, yang mana anggota 6 ini terdiri daripada 113 buah negara, manakala 16 buah negara sebagai pemerhati serta 28 negara merupakan tetamu jemputan. Malaysia juga telah membuat beberapa usul di dalam 6 ini, contohnya seperti isu Palestin, kerjasama ekonomi, isu di Antartika, dan dalam sidang kemuncak ke-8 di Harare di Zimbabwe, Malaysia telah mengemukakan cadangan bagi menghapuskan dasar apartheid di Afrika Selatan. Okey, selain itu, ada pertubuhan lain adalah pertubuhan negara-negara selatan. Ini juga dikenali sebagai negara dunia ketiga. Okey, negara ini mempunyai banyak persamaan di segi latar belakang ekonominya dan pernah dijajah oleh kuasa barat, yang mana bergantung kepada negara-negara yang maju dalam memasarkan bahan mentah. Jadi matlamat negara-negara selatan ini adalah untuk memastikan mengatasi masalah harga ekspor untuk dan ekspor bahan-bahan mentah, dan meningkatkan kerjasama ekonomi dan teknikal di kalangan negara anggota tanpa bergantung kepada negara-negara maju. Kerana negara-negara maju telah memanipulasi harga dan juga membuat kawalan terhadap harga bahan mentah dengan mengenakan kadar faedah yang tinggi terhadap peminjam. Malah negara-negara selatan ini biasanya negara yang banyak meminjam kepada negara-negara maju. Jadi berbagai usaha telah dibuat untuk memastikan mereka tidak ditindas oleh negara-negara maju di dalam pertubuhan negara-negara selatan. Dan seterusnya adalah Pertubuhan Persidangan Islam ataupun OIC. Jadi bila sebut OIC, dia berkaitan dengan negara-negara Islam sahaja. Okey, matlamatnya adalah untuk penubuhannya adalah untuk mengeratkan hubungan sesama negara Islam dalam segala bidang dan bersuara dalam satu nada bagi kepentingan umat Islam. Okey, matlamat lainnya adalah untuk mengekalkan perdamaian dalam segala persengketaan antara negara Islam serta bersama-sama memastikan tempat-tempat suci Islam dihormati dan tidak dicemari. Dalam OIC ini, Malaysia juga telah memainkan peranan yang penting. Contohnya, apabila Tunku Abdul Rahman diberikan penghormatan menjadi Setiausaha Agung OIC yang pertama, dan Malaysia juga telah menjadi perantara dalam menyelesaikan peperangan Iran-Iraq, dan Malaysia juga memberikan sokongan kepada rakyat Palestin dalam perjuangan untuk mendapatkan semula tanah air mereka daripada Israel. Selain itu, Malaysia pernah menjadi tuan rumah persidangan OIC pada tahun 1974 dan tahun 2003, dan menganjurkan sidang menentang pengganas di kalangan negara Islam pada tahun 2012. Selain itu, tawaran beasiswa juga diberikan kepada para pelajar dari negara OIC untuk belajar di UIAM
Dan Malaysia juga telah mengesyorkan penggunaan dinar emas di kalangan negara Islam untuk menguruskan perdagangan dan kegiatan ekonomi yang lain. Ini antara perkara-perkara yang telah dibuat oleh Malaysia untuk memastikan negara-negara Islam juga terbela. So, isu-isu yang dibangkitkan dalam persidangan antarabangsa oleh negara kita, contohnya seperti dalam deklarasi Langkawi, menentang negara-negara menekankan tanggungjawab negara Commonwealth dalam mengawal dan mengatasi masalah pencemaran, saya sebut tadi, menentang dasar apartheid. Okey. Seterusnya, menyarankan benua Antartika menjadi warisan dunia. Kemudian mendesak pertubuhan bangsa bersatu, menyelesaikan masalah Palestin. Seterusnya, mengambil pendirian teguh terhadap usaha memerangi gejala penyalahgunaan dadah, menjadi perantara dalam menyelesaikan peran Iran-Iraq, ini dalam OIC tadi, memberi sokongan kepada rakyat Palestin, menganjurkan persidangan menentang pengganas dalam kalangan negara Islam pada 2002, mengesyorkan penggunaan dinar emas dalam kalangan negara Islam, dan Malaysia juga mengutarakan isu pelarian penduduk Iran dan Rohingya. Okay, so itu saja kelas kita. Semoga pelajar-pelajar dapat mengambil sedikit manfaat daripada apa yang telah saya terangkan ini. Sekian, terima kasih.